Bertemu kembali. Apa makna kelulusan FDA terhadap vaksin COVID-19 keluaran Pfizer dan BioNTech kepada Malaysia? Dan melalui Skype, kita akan bersama pensyarah kanan Pusat Pengajian Sains Farmasi Universiti Sains Malaysia, Dr. Liao Chuan Yi. Selamat tengah hari, Dr. Liao. Selamat tengah hari, Miss Gigi. Apa khabar? Ya, Sihat? sihat. Dr. Liao, kita teruskan kepada perbincangan mengenai pentadbiran makanan dan ubat-ubatan. FDA Amerika telah meluluskan penggunaan vaksin Pfizer. Amerika menjadi role model untuk kebanyakan negara termasuk Malaysia. Adakah kelulusan ini menguatkan lagi dapatan keberkesanan vaksin Pfizer ini? Ya, betul. Baik, Gigi. Saya berasa ini kelulusan daripada FDA ini memang diperlukan untuk semua makanan ataupun ubat-ubatan di Amerika Syarikat. Tapi dia merupakan memberi satu sokongan yang kuat kepada negara lain sebab FDA ini sepatutnya dia mempunyai regulation yang ketat dari segi kelulusan ubat-ubatan termasuk vaksin COVID-19 ini. Jadi saya rasa kelulusan daripada FDA boleh dijadikan sebagai satu rujukan kepada role model bukan sahaja kepada Malaysia tapi kepada negara yang lain lagi. Satu lagi, sebab kelulusan vaksin ini dia bukan bergantung pada FDA tapi dia bergantung pada data yang dikumpul melalui clinical trial tu. Maksudnya sebelum dapat kelulusan semua dia perlu memastikan itu data yang didapat dan dia boleh itu mesti betul. Ya. Ya, Doktor, pentadbiran Trump dikatakan melakukan tekanan kepada FDA dengan melabel agensi itu sebagai lembab dan perlahan. Malah ugut sekiranya kelulusan vaksin Pfizer tidak diberikan segera menjelang berakhirnya Jumaat ini dan akan memecat pegawai-pegawai FDA. Adakah ini sebenarnya memberi kesan ataupun menyatakan bahawa vaksin ini diluluskan FDA secara tergesa-gesa? Pada pendapat saya rasa sepatutnya tak akan macam tu sebab dekat United States walaupun mereka dikatakan mereka fokus pada itu orang cakap human right kan, tapi mereka masih ada undang-undang persekutuan yang sangat ketat. Maksudnya mereka FDA itu merupakan satu badan yang bebas ataupun independen daripada bukan cakap daripada kuasa mana-mana. Dia FDA merupakan satu independent body. Maksudnya apa-apa yang mereka buat di season tu ialah bergantung kepada data klinikal yang mereka dapat. So jadi jika sesuatu yang tidak betul, of course FDA dia tak dapat approve sebab dia ada dalam FDA itu dia ada regulation yang sangat ketat seperti tadi saya cakap sebutkan itu. Maksudnya setiap benda yang dipantau mesti memenuhi syarat yang tertentu sebelum diluluskan. Ya. Ya, Doktor, terdapat beberapa negara luluskan penggunaan vaksin Pfizer, antaranya UK, Amerika, Bahrain, Arab Saudi dan Mexico. Malaysia masih belum memberi kelulusan namun telah mematrai perjanjian dengan Pfizer. Bagaimana jaminan boleh diberikan Pfizer sebenarnya kepada pengagihan vaksin COVID-19 kepada negara yang telah mematrai perjanjian seperti Malaysia untuk mendapat vaksin seperti dijanjikan jika berlaku monopoli negara besar dan kaya? Sepatutnya ini ialah apa yang kerajaan kita ada seperti sebelum ni itu Dr. KJ dia baru-baru buat satu proposal bahawa kita mungkin akan kita sudah sign untuk dapatkan 20% vaksin untuk frontliner ataupun online critical dulu daripada Pfizer. Tapi saya rasa ini kerajaan Malaysia membuat satu langkah yang berhati-hati dan dengan teliti dengan kerjasama daripada KKM dan MUSTI bahawa kita akan dapatkan segala kelulusan itu bergantung kepada data klinikal yang ada dulu. Maksudnya dengan adanya satu badan seperti NPRA dalam Malaysia yang ketat ni, dia akan tengok semua data klinikal sebelum mereka mengagikan semua dulu. Tapi apa saya rasa ini kerajaan Malaysia membuat satu langkah betul bahawa kita tidak sekaligus mengambil semua dulu tapi kita by phase. By phase maksudnya kita buat dia step by step lah. Tapi ini tidak akan cakap untuk macam monopoli kepada pihak mana-mana. Ya. Boleh Doktor terangkan maksud penggunaan secara kecemasan ini dengan lebih terperinci kerana kita faham secara asas penggunaan kecemasan namun eksperimennya masih belum selesai. Bagaimana kita nak memahami kebenaran diberi secara kecemasan itu? Sepatutnya untuk soalan ini saya ingin cakap sebab walaupun dia dikatakan kecemasan itu tidak bermaksud bahawa itu kajian belum habis dibuat. Kecemasan maksudnya mereka berikan
prioriti ataupun keutamaan kepada kepada calon vaksin yang telah habiskan itu fasa ketiga, iaitu sebab dalam percubaan vaksin dia perlu melalui satu fasa yang agak sangat ketat dan panjang, daripada preklinikal sampai ke preklinikal melibatkan itu haiwan. Lepas tu jika dia sudah memenuhi syarat, maksudnya dia selamat, dia akan masuk ke dalam manusia. Kita akan fasa percubaan vaksin fasa 1. Lepas tu fasa 1 selamat, boleh lagi akan teruskan fasa 2 dan hingga ke fasa 3. Jadi ini maksudnya calon vaksin yang ada sekarang, termasuk ini Pfizer, daripada AstraZeneca ni, dan daripada ada satu lagi company dah itu itu yang ada 3 company lah yang Moderna, yang Moderna tu mereka tiga-tiga sudah siap ni. Mereka pun perlu hantarkan data klinikal terakhir yang muktamad kepada pihak tertentu, itu regulation body, untuk mendapatkan kelulusan. Jadi ini walaupun dikatakan kecemasan, tapi kecemasan maksudnya dia semua pun sudah lulus, tapi dia tidak melalui satu regulatory body yang begitu rumit seperti sebelum ni. Sebab sekarang dia macam something like darurat dari segi pandemik tu lah. Jadi dia itu langkah yang terlibat perlu diringkaskan. Ya. Tapi masih dengan cara yang selamat, betul, dan ketat. Ya, Doktor. Bagaimana kita nak memahami dengan reaksi alahan, kesan sampingan seperti sakit kepala, demam, sesama dan kesan sampingan yang lain yang dilaporkan di UK selepas penggunaan vaksin Pfizer? Adakah ini membimbangkan atau bagaimana? Ringkas saja, Doktor. Ya, betul. Pada saya rasa ini tidak sepatutnya diringkaskan sebab ini dia masih dalam clinical trial. Ini result daripada fasa ketiga. Tapi jika kita tengok pada data tu, dia cuma ada 0.0009%. Maksudnya sebab 4 orang daripada 43,000 orang. Jadi itu kesan sampingan yang sepatutnya bukan sangat besar. Tapi itu sebab dia sangat dipentingkan bahawa walaupun 4 orang, tapi pharma company masih menitiberatkan kesan-kesan ini. Walaupun dia sikit saja. Tapi ini alahan pun bukan sangat yang sangat dahsyat lah, yang boleh membunuh.